wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang sempurna di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih lagi membincangkan bab bid'ah. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan pembahagian yang kedua tentang bid'ah, iaitu membahagikan bid'ah berdasarkan hukum. Jadi oleh kerana hukum syarak yang taklifi itu ada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram, maka perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita istilahkan bid'ah juga terbahagi kepada 5 mengikut neraca hukum, dan kita telah terangkan beserta dengan contoh-contohnya dalam kuliah yang lalu. Jadi sampai kita pada hari ini menerangkan apakah dalil yang disandarkan atau yang disandarkan kepadanya oleh para alim ulama tentang wujudnya apa yang dikenali sebagai bid'ah hasanah, perkara baharu yang baik, yakni tidak bercanggah dengan syariat. Apa dalil? Baik. Atau dengan arti kata lain, kenapa mengiktiraf bid'ah hasanah itu hakikatnya adalah sunnah? Saya perhatikan ramai yang orang putih kata raise eyebrows, macam biar betul ustaz ni. Ada pula bid'ah tu sunnah. Tak, bukan bid'ah secara umum, bid'ah hasanah sahaja. Mengiktiraf bid'ah hasanah sahaja itu adalah sunnah. Antara dalil bid'ah hasanah pertama dari ayat suci Al-Quran, iaitu suratul Hadid. Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah ini daripada perkataan rahib, iaitu pendeta. Rahbaniyah, kependetaan. Ibtada'uha, mereka lah yang membuat bid'ah tersebut. Mereka itu merujuk kepada orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ma katabnaha alaihim, kami tidak tetapkan demikian ke atas mereka. Maknanya mereka itu membuat inovasi sendiri. Kenapa? Illa ibtigha'a mardatillah, tidak ada tujuan lain melainkan nak mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kisah di sebalik ayat tersebut, pada zaman tersebut orang-orang Nasara pengikut Nabi Isa alaihissalam diuji dengan pemerintah yang bergerumang dengan maksiat. Lalu sebahagian dari mereka bangkit menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Malangnya bukan saja nasihat mereka tidak diterima, bahkan yang menasihati dibunuh. Jadi yang terselamat dari tragedi pembunuhan itu mereka tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat tidak nahi munkar, nanti agama rosak. Tapi kalau menjalankan kewajipan nahi munkar, track record menunjukkan bahawa nyawa akan melayang. Jadi ini kan dua perkara yang perlu dijaga, hifzuddin, jaga agama, dan hifzun nafsi, jaga nyawa. Jadi mereka buat inovasi, iaitu mereka hidup secara rohbaniyah, jauh dari masyarakat, mungkin di pinggir hutan, mungkin di pinggir gunung, dan mereka fokus kepada ibadah. Jadi apa kaitan ayat ini dengan bid'ah hasanah? Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, ulama tafsir yang masyhur, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kata beliau, hadhil ayatu tadullu ala anna kulla muhdatsatin bid'atun. Pertama, ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Wa yanbaghi liman yubdi'a khairan ayyadu ma'alaihi. Maka sayugialah orang yang melakukan satu bid'ah yang baik
perlu dia itu mengekali melakukannya. Kenapa? Supaya tidak berlaku sebagaimana berlaku kepada ahlul kitab, orang Nasara. Mereka buat bid'ah rahbaniyah, ya. Kemudian ayat Quran cerita apa? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup fokus kepada ibadah, tidak terlibat dengan maksiat dalam masyarakat. Mereka tidak lagi memenuhi hak-hak kehidupan rahbaniyah itu. Mereka tinggalkan. Lalu Allah keji mereka. Allah labelkan mereka sebagai orang-orang yang fasik. Jadi istimbat daripada ayat tersebut adalah apabila Allah mengeji orang-orang Nasara akibat daripada mereka meninggalkan kehidupan rahbaniyah, berarti rahbaniyah itu baik. Ya, seseorang itu dipuji kalau meninggalkan perkara yang buruk. Sebaliknya dikeji kalau meninggalkan perkara yang baik. Sekarang Allah keji mereka bila mereka meninggalkan cara hidup rahbaniyah, sedangkan dalam Al-Quran sendiri menyebutkan rahbaniyah itu ibtada'uha, mereka yang buat bid'ah. Berarti rahbaniyah itu bid'ah dan mereka tinggalkan bid'ah tersebut, Allah keji, berarti itu adalah bid'ah yang baik. Ya, ini yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, taubatlah Ustaz, cukup-cukuplah tu mempertahankan bid'ah, kita kena terangkan yang kita pertahankan hanya bid'ah hasanah. Adapun kalau bid'ah yang sayyi'ah dalalah, bid'ah yang buruk lagi sesat, itu kita seia sekata, sama-sama kita menentang dan menolak bid'ah yang sedemikian. Baik. Kemudian yang kedua, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengadakan dalam Islam tu satu jalan yang baik, ya. Sunnah dari segi bahasa maknanya jalan. Lalu orang amalkan jalan tersebut, cara tersebut, lalu dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Maknanya dia dapat ekstra kerana dia sanna sunnah. Dia melakukan satu perkara yang baik. Jadi bila kita bawa hadis ini, sebenarnya yang bawa hadis ini bukan kita ustaz zaman sekarang, tapi ulama semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan hadis ini, menyempitkan skop bid'ah yang asalnya Nabi SAW bagi tahu, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi zahirnya itu luas, apa sahaja bid'ah ia sesat. Tapi kenapa para ulama kita boleh katakan hampir semua, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama salaf dan ulama-ulama yang hebat yang lain, semua setuju bahawa tidak semua bid'ah itu sesat. Adakah mereka melawan hadis? Tidak. Tetapi mereka menyuluh makna hadis dengan hadis yang lain. Jadi inilah hadis yang menyuluh wa kullu bid'atin dalalah adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam cara yang baik, dapat pahala. Jadi ada orang bangkang. Bangkangan yang pertama, dia kata sababu wurudil hadis, sebab dituturkan hadis tersebut adalah apabila Nabi SAW menggalakkan para sahabat bersedekah, selepas itu tidak ada seorang pun yang bersedekah. Lalu datang seorang lelaki, dia mula-mula bersedekah, orang lain lihat dan orang lain pakat bersedekah hingga terkumpul harta sedekah yang banyak. Lalu Nabi SAW ucapkan kata-kata tersebut. Jadi kata mereka, tak boleh jadikan ini dalil bid'ah hasanah, kerana sebab hadis itu adalah berkaitan sedekah, dan sedia maklum sedekah bukannya bid'ah. Baik. Jawapan adalah dalam berinteraksi dengan nas di sini maksudnya Quran ataupun hadis, cara atau kaedah yang dipegang oleh para alim ulama adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil kira keumuman lafaz, bukan kita ambil kira khususnya sebab. Contoh, ya, misalnya dalam Al-Quran ada ayat yang mana Allah Ta'ala menjanjikan kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat bagi orang yang beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain. Sebab nuzul ayat adalah tentang perangai orang Yahudi. Adakah kita kata, oh ini ayat cerita tentang orang Yahudi, jadi kita orang Islam tak masalah lah kalau kita nak beriman dengan sebahagian Al-Quran. Yang mana kita suka, ya kita imani. Yang mana kita tak suka, kita kufur. Sebab ayat itu turun tentang orang Yahudi. Tidak. Kita tengok pada umumnya lafaz. Kemudian bangkangan yang kedua adalah, kata mereka, hadis itu tidak boleh menjadi dalil bid'ah hasanah
Kerana sunnah dalam hadis itu berarti barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi. Bukan maksudnya buat benda baru. Ada sunnah Nabi yang sudah tidak diamalkan, kita hidupkan balik. Misalnya sunnah sutrah, ya, sembahyang sunat atau fardu sunat, kita letakkan sesuatu di hadapan kita. Nabi SAW tidak tinggalkan. Tapi sekarang sudah mati, orang jarang ambil sutrah. Bahkan baca ini pun tidak ada sutrah. Imam baca ini rugilah, letak santi daripada imam supaya makmum juga dapat sutrah. Sutrah imam menjadi sutrah kepada makmum. Lalu kita hidupkan balik. Kita kata masjid-masjid surah pastikan ada sutrah. Itu maksud hadis. Bukan. Sunnah dalam hadis tersebut bukan sunnah Nabi SAW. Buktinya dalam hadis yang sama di hujung Nabi SAW bersabda lagi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam itu sunnah yang buruk, nanti dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang meniru perbuatan tersebut. Soalan, kalau kamu pahami sunnah dalam hadis dengan makna sunnah Nabi SAW, adakah sunnah Nabi yang buruk? Tidak ada. Ya, mustahil ada sunnah Nabi yang buruk. Jadi oleh itu sunnah dalam hadis sebenarnya sunnah dari segi bahasa. Sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, yakni jalan. Siapa yang buat satu jalan yang baik, ditiru oleh orang, dapat pahala, dan orang yang meniru, nak namakan sunnah hasanah boleh, nak namakan bid'ah hasanah juga, maknanya sama. Benda yang dilakukan itu baik. Dan kalau dilakukan satu sunnah yang buruk lalu ditiru oleh orang, dia dapat dosa dan dosa orang yang meniru, nak namakan itu sunnah sayyi'ah sebagaimana dalam hadis boleh, nak namakan sebagai bid'ah sayyi'ah juga boleh, sebagaimana yang digunakan oleh ramai para alim ulama. Ada gunakan bid'ah mahmudah terpuji, bid'ah mazmumah terkeji. Ada yang guna bid'ah hasanah baik, bid'ah sayyi'ah buruk. Jadi itu hanya istilah sahaja. Makna yang penting untuk kita faham adalah tidak semua perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maka automatik hukumnya haram. Tidak. Ada masa lagi ke? 18 minit sekarang ada masa lagi? Seminit lagi? Tak sempat. Dalil yang ketiga ni agak perlu kepada penerangan, jadi saya cukupkan setakat ini. Moga-moga Allah jadikan ianya bermanfaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natalqa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.